Thank you. Saya hari ini ingin memberikan satu pernyataan dari pihak Wanita UMNO Malaysia mengenai statement yang telah dibuat oleh Ibu Manohara. Ya, DAP mengenai hasrat Parti Pembangkang hendak menukar jalur gemilang lambang bendera negara jika mereka menang pilihan raya. Saya ingin membuat kenyataan dari sudut undang-undang kerana undang-undang adalah teras kepada sesebuah negara, terutamanya dari sudut perlembagaan. Sebenarnya bendera adalah satu lambang pada kedaulatan sesebuah negara. Ya, sesebuah negara itu diberi kedaulatan dalam konteks Malaysia ialah melalui undang-undang tertinggi negara ini iaitu Perlembagaan Malaysia. Jadi negara Malaysia ini menjadi negara yang berdaulat dan simbolnya adalah dilambangkan dengan bendera yang kita lihat sekarang, iaitu kita lihat yang kita katakan mempunyai dinamakan jalur gemilang. Dan apabila kita ada sesuatu bendera yang dijadikan lambang kedaulatan negara, maka kita perlulah memberikannya tempatnya yang paling tinggi. Dan kita perlu memberinya satu penghormatan yang tinggi. Kerana jikalau kita tidak mempunyai bendera, maka kita tidak dapat memberikan lambang kedaulatan sebuah negara. Kalau kita lihat berapa banyak peperangan yang berlaku sejak manusia ni wujud, semuanya membawa bendera sebagai lambang untuk dia sama ada mempertahankan negara ataupun dia hendak mengambil alih sesebuah negara atau menjajah sebuah negara. Jadi dari sejarahnya, kita lihat semasa British menjajah negara kita, bendera British telah berkibar di negara kita sebelum merdeka. Kerana apa? Kerana itu adalah lambang dia menguasai tanah kita. Tapi apabila merdeka, kita telah ubah dengan bendera Malaysia. Jadi adalah suatu perbuatan yang boleh menjadi satu perbuatan mengarah kepada pengkhianatan kepada negara apabila seseorang ingin mencadang untuk mengubah lambang dalam bendera kita. Itu adalah suatu pengkhianatan kepada negara. Sebab bendera ni, selain daripada kita wujudkan di bawah perlembagaan sebagai lambang kedaulatan negara, kita juga ada undang-undang. Undang-undang dan peraturan mengenai bendera. Bendera kita tidak boleh kita gunakan sesuka hati kita. Sepatutnya bendera itu selalu kena ada tempat yang tinggi. Dan kalau dia letak di tempat yang tinggi, lambang yang tinggi, tentu sekalilah kita tidak ada langsung kuasa, kita tidak boleh langsung mempertikaikan corak bendera tu. Apatah lagi kita nak menukar. Adakah maksudnya kita nak menukar kedudukan negara kita? Adakah kita kata kita nak menukar kedaulatan negara kita apabila kita nak menukar bendera kita? Jadi begitulah seriusnya statement yang telah dibuat oleh Manohara ini terhadap negara. Dan saya merasakan ini adalah satu perkara yang sangat serius. Pada saya bendera adalah sangat-sangat penting bagi sebuah negara. Kita tidak boleh memperlekehkan bendera. Kalau tidak, mengapa kita letak bendera atas tiang yang tinggi? Mengapa kita menyanyikan lagu negaraku, kita menaikkan bendera? Kenapa kita nak tunjukkan pentingnya bendera itu melambangkan kedaulatan, kemerdekaan kita sebagai sebuah negara. Tanpa bendera, ada tak kita negara? We won't have a state kalau kita tak ada bendera. Kalau kita ada apa-apa perjumpaan di peringkat antarabangsa, apakah lambang Malaysia? Bendera. Jadi saya menyela Manohara. Sesiapa pun sekalipun
Ya, dulu-dulu pun ada kes-kes yang cuba mempermain-mainkan bendera. Ya, kita tak ambil apa-apa tindakan. Tapi saya mencadangkan kalau ada, dan ini pun ada, ya, kes yang cuba hendak menunjukkan satu tindakan penderhakaan kepada negara dengan cuba mempelekehkan bendera kita, haruslah kita ambil tindakan undang-undang. Kita ada ya peruntukan dalam undang-undang. Kita ada dalam kanun jenayah, Act of Treason, perbuatan pengkhianat. Boleh diambil tindakan. Jadi kalau kita lihat perbuatan nak menukar bendera ni adalah suatu yang punya ciri-ciri pengkhianatan. Kalau tidak satu act of treason atau pengkhianatan. Saya nak bagi amaran sebab saya tak mahu lagi siapa-siapa cuba ya, hendak mempelekehkan bendera negara. Kerana kita telah berperjuangkan kemerdekaan bersusah payah. Ya, orang-orang terdahulu daripada kita untuk mendapat kemerdekaan negara. Kalau tak, kita tak boleh merintah. Boleh tak kita perintah negara kalau kita tak ada kemerdekaan? Tak boleh. Mengapa lambang dia, apa dia lambang kemerdekaan? Ialah dengan bendera tersebut. Kita lihat masa waktu 1947 atau 1 Ogos, Tengku Abdul Rahman ya, masa membuat deklarasi kemerdekaan negara, kita telah menaikkan bendera kita. Kita turunkan Union Jack dengan begitu bangga sekali. Janganlah dalam tahun 2011 ada pengkhianat ya, hendak mencabar kemerdekaan negara. Jadi itulah saya punya statement. Panjang lah tu kan, semangat lagi kan, susah pula you nak menulis. But I'm very very concerned. I view this very seriously because this is to me a very serious matter that need to be taken, cannot be taken lightly. We don't want anybody else to do any act, any whether verbally or in action, in an act to try to create any situation that would put our flag in a situation that one can regard as degrading the flag, because it can tantamount to an act of treason. Ada soalan ke? Itu saja. Sebab saya pun buat perlembagaan. Why? Because it is closely related to perlembagaan. Kita ada undang-undang mengenai bendera, dan undang-undang dan peraturan mengenai bendera adalah daripada undang-undang utama, iaitu daripada perlembagaan. Ada definition of state. Okay? Sebab kalau kita tak ada, kita ada written constitution, setengah orang tak ada written constitution. But in our written constitution, the state. What is the state? The state is the federation, shall be known in Malay and in English by the name Malaysia. Now what is a state? So a state is one that is defined. Territory is defined. Kita ada persempadanan. That is a state. What is a nation? Nation state. Nation is the people. So that is why you call nation state. And then what symbolizes that nation state of people tu is through the flag. You go to UN, you get the flag flying. If you don't have a flag flying, like Palestine trying to get recognition, right? Now they're going to UN. Why they want the flag also to be flown over in all the country when there are international gathering? So there is a significance of flag. So you cannot play the four-round flags. Saya sangat marah bila orang lepas je apa-apa program, flag tu kat bawah kecak-kecak. Kita mesti respect flag tu. Itu dia nadi negara. Tak ada flag, tak ada negara. So boleh tak main-main pasal ni? Ni tak adalah, ni saja bercerita adik lah dengan orang, bagi orang semangat lah. So kalau you jumpa flag, you kutip. This is my country. Ini dah my country. You must be proud of your country. You must be proud of your flag. Kalau tak, kan kalau orang menang Olympics kan, apa yang dia naik tu? Cakap saya, apa dia? Flag kan? Malaysia dapat gold medal. So you feel proud. This is my country. Pernah tak rasa nak menangis tengok flag flying out there? Ada kan? Sebab you feel your country. Prison ni punishment dia macam mana? Kalau dia memang tu maybe buang negeri. buang negeri. Saya pun tak check tadi penal code buang negara lah, buang negeri, buang negara. Why should you want to recognize a person who doesn't want to recognize his own state? Dia nak buat apa sebenarnya dengan negara ni bila dia nak tukar bendera? Cakap, dia nak buat apa? He wants to have another state, another kind of nation. Tak?
That's why we must always feel very strongly about our country. Sometimes we don't. We must feel we own the country. That's why bila Union Jack dok fly tu, why we bother to bring down the Union Jack dah ni? Kalau flag tak bermakna. Biarlah Union Jack fly. Kan? Biarlah Britishers tu. Why bother? It's just a flag. Then you pergi conteng-conteng tukar. Di sana. Is it that simple? It's not. You tengok perang-perang kan. Orang perang kan dia bawa flag kan. So bila flag bearer tu, dia kan lah, flag bearer jatuh. Flag pun jatuh. Kan you selalu tengok cerita perang. So what happens? Habislah. That country kalah. That is the significance of flag. I've been reading a book on all the wars in the country tau. Semuanya kita tengok how people fought for their country. Fought for what is right. Yeah? So they bawa flag. Gettysburg War, Hattin. You look at the crusade masa dulu, Saladin and Richard Lionheart. And then you look at, I'm sure you've seen so many wars. Gettysburg, you look at masa Pearl Harbor, Jepun kan. Ingat Jepun dulu? Jepun punya flag pernah fly over in our country, remember? So you cannot. Mana ada country tukar flag cakap? Mana ada country? Is there any country in the world has changed the flags? No. There's none. Because if you look at the British flag, dia masa crusade dia punya flag, the cross tu has been there. The symbol of cross you see everywhere in the European state, Christian country, they don't change. No change. So what are we talking about? Not at this juncture. I'm very, very angry in fact. Because you don't go around talking nonsense about changing flag. Kalau you politician, you tak faham. You don't even know what is a nation state. You don't even know what is a state. You don't even know sovereignty of state. You don't even know what is a perlembagaan. Then don't become a politician. Mana ada, don't become a politician. You don't understand what a state is all about. You don't understand sovereignty of state. You don't understand the principles of democracy and how it is bringing about a state, a nation state. Then don't become a politician. Because you are actually bringing disaster to the country. Dah lah tu kan banyak kita kan apa yang ada dia kan. Tapi to educate you all lah. Kalau nak ambil tindakan bawah kanun Melayu section berapa I tak bawa lah tadi. Kanun Melayu penal code. I don't have it with me. You can check with. I was just looking at the constitution. Perlu tak ada laporan polis atau apa untuk sabitkan dia ni? Atau polis bertindak berdasarkan pada apa yang keluar dalam media? Kita akan buat perbincangan dulu lah ya. Saya akan buat perbincangan dulu sebab dengan Datuk Seri Ketua so that we will then decide what is best and proper to be done lah, because dalam kita nak ambil tindakan ni there are procedures. Okay, so we have to look into that. Okay, itu sajalah. Okay. Tapi on record kalau nak tanya apa-apa boleh tanya juga lah. Pasal constitution. Maybe you all can check the laws relating to flags. Kalau you nak educate the public. There are laws, bylaws, regulation relating to flags. So jangan main-main dengan benda tu. Itu dia message dia. Don't play the fool with it. Okay, thank you very much. Ya. Wakil rakyat DAP yang mahu menukar jalur gemilang kepada bendera lain kalau mereka mentah. Bagi saya sebagai pimpinan pergerakan wanita dan juga wakil-wakil saya, kami mengharapkan M. Manoharan Sedari sebagai rakyat Malaysia, dia sepatutnya bersama menghormati jalur gemilang. Saya rasa kalau dah tak setuju dengan jalur gemilang ni, lebih baik keluar daerah lah. Ataupun lebih layak kita buang daerah, keluar negara, duduk jadi warga negara lain. Sebab kita sebagai rakyat Malaysia kena taat dan kena menghormati jalur gemilang, bendera Malaysia yang kita cintai. Jangan spin sebarang isu. Tengok jalur gemilang, tengok macam bendera BN pula ya. Jadi kami betul-betul menentang kenyataan ini dan harap Manoharan Sedari sebagai rakyat Malaysia kena menghormati jalur gemilang, dan kalau tak setuju boleh tukar waktu warganegaraan lah. Ini paling layak untuk M. Manoharan. Ini menentang sekerasnya. Hari ni ni Aziz pula buat kenyataannya. Sebab kalau mereka nak tukar pula bendera, dan seharusnya rakyat Malaysia
bersama-sama kami semua menentang sekeras-kerasnya kenyataan mereka ini, kerana bendera ini adalah hasil perjuangan kita menegakkan negara kita ni merdeka sehingga menjadi sekarang aman makmur, ya. Dan di kesempatan ini juga saya nak menyeru kepada semua orang supaya di sambutan Merdeka Raya ini balik tadi, ya, supaya kita menyedari betapa makmurnya negara kita ini. Orang kata kalau nak berhari raya dari satu tempat ke satu tempat tak putus-putus, daripada 1 Syawal sehingga cukup 30 Syawal kita penuh dengan jamuan raya. Sampai nak makan pun boleh pilih. Kalau nak bandingkan negara lain, kita amat-amat bersyukur. Ini yang kita kena terus kekalkan di negara ini. Kalau kita dah rasa syukur ini ada di dalam jiwa kita rakyat Malaysia, maka kita rasa kena sokong kerajaan Barisan Nasional ini supaya keadaan aman makmur ni akan berterusan untuk generasi akan datang. Tak ada seperti negara-negara lain, kita kena buat perbandingan baru kita rasa syukur. Ini yang kami bawa mesej hari ini dalam sambutan Merdeka Raya. Okey. Kalau ada lagi. Biasa statement daripada ketua hari ini kita dengan setiausaha, sebagai setiausaha sebagai nadi pergerakan lah sebenarnya. Jadi kalau ada soalan lain-lain. Semalam Sri Muhyiddin ada mengatakan kecenderungan pembangunan untuk menukar warisan negara dan berikutan apa yang terjadi sebelum ni, Manohara namanya. Jadi apa ingatan pemerintah UMNO kepada rakyat dan juga kepada pembangkang? Kepada pembangkang, warisan negara tidak mudah ditukar ganti. Ini paling kita kena ingat. Jangan begitu mudah, ya. Fakta sejarah tidak akan boleh dilupakan. Ini sejarah akan kekal sebagai warisan kita, dan saya bagi pihak pergerakan semua menentang sekerasannya. Kalau ada pembangkang nak menukar warisan ini untuk generasi akan datang. Bagaimana negara kita Malaysia ditubuhkan sehingga ke tahap ini, kena kita kekalkan warisan ini. Warisan yang amat penting. Baru kita dipandang tinggi oleh negara-negara luar. Jangan begitu mudah, ya. Warisan, terutama warisan negara Malaysia. Tak kira bangsa lah. Melayu, Cina, India semua kita ada warisan. Maka ini dan kami menyokonglah ketetapan yang dibuat oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Okay. Kalau tak ada apa-apa lagi, saya ucapkan terima kasih kepada semua yang dapat hadir media. Saya harap puas hatilah, dan kita jemput siap minum, ya. Dan saya jemput pihak media terutama sekali. Jemputlah semua sekali pihak media yang sentiasa beri sokongan kepada kami, terutama saya.